titik baru jadi bangunan. Sekarang ni dia ada di pondok. Dah boleh mengajak dah. Sebelum ni rambut panjang dia main pondok. Ni subang bukan satu, penuh ni. Dia pakai subang ni. Kesan lubang subang ni daripada atas turun ke bawah. Kita tengok subang satu ni mungkin dahsyat dah tu. Dia bekas subang tu ni. Dia pelukis. Dia pergi merata. Itali, Norway, Denmark, semua dia pergi lah. Luar negara. Dia asal orang Sungai Petani. Dia asal orang Sungai Petani. Kalau tuan-tuan tengok tulisan, dia tulis J.C. Dom. Tu dia. J.C. Dom. Dia punya bawah, dia sign tu. Dia buat siap tulisan tu, dia akan tulis bawah tu J, huruf J lah. Bukan janda. J. Lepas tu C, cantik C. Lepas tu Dom. Nama dia Jalil Cik Dom. Dia tulis J.C. Dom. Tu, terkenal dah ni. Saya pergi rumah dia tengok lukisan yang dia lukis tu. Titik. Saya kata berapa lama ni? 2 tahun. Dia punya kreatif nak siapkan lukisan tu. 2 tahun, setahun nak bagi siap. Sebab dia pakai titik. Pakai dot. Bukan lukis macam tu. Hebat dia. Dan Allah Ta'ala beri hidayah dia dengan kalimah Bismillah ni. Kalimah Bismillah ni, dia dapat hidayah. Dia cerita sendiri. Satu hari, dia masuk bar. Bar ni tempat minum lah. Di luar negara. Dia pergi bar ni, dia order lah. Takkan nak order teh tarik dalam bar. Teh tarik mari mana teh tarik? Dia order whisky lah. Minuman keras lah. Dia pun ambil order. Duduk luar negara, bebas. Dia mari whisky depannya. Bila ambil whisky, takdir Allah hari tu, masa dia nak minum whisky tu, dia baca Bismillah. Ni, nak jadi cerita ni. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Bila minum, tuan-tuan jadi apa? Rambut dia terbakar. Ni dia cerita ni. Rambut dia terbakar. Dia berkata rambut terbakar ni, kawan tegur, rambut terbakar. Dia pun kelang kabut. Padahal. Lepas tu dia duduk mikir, pasal apa rambut terbakar? Rupanya masa dia minum, dia baca Bismillah. Masa tu baru Allah Ta'ala beri hidayah. Dia pun mikir, dahsyatnya aku ni, teruknya aku. Dia buat keputusan, balik Malaysia. Dia cari balik Malaysia ni, dia cari kawan dia yang pelukis juga. Dia tanya, gua mau tanya sama lu. Mereka ni jenis seni. Cakap lu gua je lah. Lu boleh tolong gua. Member tu mau tolong lah. Lu boleh cari tak satu tempat yang gua mau tenang, mau duduk tenang, tak mau serabut-serabut. Dia kata ada. You mai Pekanbaru Hulu. I bawa you pergi, gua bawa lu pergi sana tempat yang tenang. Pondok lah. Masa tu saya duduk di pondok. Dia sampai tu, tengok dia dengan seluar koyak-koyak. Rockers. Rambut panjang macam perempuan tu. Dia masuk pondok, jumpa Tok Guru, kata nak belajar pondok, dia cukur rambut botak. Ni. Sampai lah ni, dia ada di Pekanbaru Hulu dan dia jadi guru dalam bahasa Inggeris. Tengok hidayah lah kalau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Biasa je. Tapi cerita tu cerita yang berlaku. Itu lebihnya Bismillah. Kalau kita buka lagi kelebihan Bismillah ni, dalam syurga ni ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai apa? Madu, ada sungai air tawar. Semua sungai mengalir ni keluar daripada huruf-huruf Bismillahnya. Huruf Bismillahnya. Nampak? Sebab tu bila kita tengok balik sirah ni, tuan-tuan ingat tak? Nabi Nuh alaihi salam ketika mana dia nak belayar bahtera tu, dia baca apa? Bismillahimajriha wa mursaha. Nampak tak tu? Semua ada kalimah Bismillah. Cuma dihimpunkan Bismillah ni, lebih dia kelebihan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dihimpun kepada Nabi kita, tempiah tu dapat kat kita juga kelebihan Bismillah. Tu jangan tinggal. Walaupun kata Allah Bismillah biasalah baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal. Cuma kena belajar hukum. Tak semua bismillah ni kita baca dapat pahala. Boleh jadi bacaan bismillah kita hukum dia haram, berdosa. Boleh jadi bismillah yang kita baca ni makruh. Boleh jadi bismillah yang kita baca ni wajib. Boleh jadi bismillah yang kita baca ni sunat. Dia ada hukum dia lah. Kalau bismillah yang kita baca mesti baca, wajib baca bismillah dalam Fatihah dalam sembahyang. Nampak tak? Hukum dia apa? Wajib. Pasal apa? Pasal dia satu ayat daripada ayat Fatihah. Kita tak baca bismillah dalam mazhab kita tak sah lah. Sembahyang tu. Pasal tak cukup ayat Fatihah. Nampak tak? Jadi baca bismillah ketika itu hukum dia apa? Wajib. Nampak? Wajib kita baca bismillah. Tak baca bismillah, Fatihah tak cukup. Bila tak cukup, tak batal lagi sembahyang. Rokok baru batal. Setiap bacaan dalam sembahyang yang rukun, bukan yang sunat nah, yang fardu, yang rukun tu, mesti baca. Kalau tak baca, tak jadi sembahyang. Jadi bismillah ni kena baca tak? Kena lah. Sebab dia ayat Fatihah. Salah satu ayat surah Fatihah. Kita pun baca. Bila baca, sah bacaan Fatihah kita. Tak baca, tak batal lagi. Sebab kita masih berdiri. Bila kita turun rokok, batal. Kerana rokok itu tidak boleh dilakukan sebelum sempurna Fatihah. Mesti sempurna Fatihah dulu, baru boleh rokok. Tapi kalau rokok tak sempurna lagi, baru batal. Selama duduk berdiri tak rokok lagi, tak batal lagi sembahyang. Tak tu? Melakukan rukun yang seterusnya, baru batal. Bismillah tu wajib. Nampak? Bismillah tu wajib. Dan ada kalanya bismillah ni haramun, berdosa. Bila kita baca. Macam kawan saya tadi tu. Dia minum arak, dia baca bismillah. Haramun. Nampak tak? Berdosa. Pasal pekerjaan minum ni, minum apa? Asal dia makan minum harus. Tapi minum arak, makan babi, baca bismillah, tak boleh. Tak tu? Dia pergi baca bismillah. Baca bismillah ketika tu haramun. Nampak tak tu? Berdosa tu. Tapi sebab dia jahil, dia tak tahu. Tak tahu tak payah bincang lah. Dia tak reti. Kita reti. Reti tak boleh Macam orang nak mencuri lah. Perbuatan mencuri itu haram. Tapi masa mencuri itu baca bismillah. Ambil berkat. Dia curi duit tabung masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Haramun. Pasal apa? Pasal perbuatan mencuri haram. Nampak? Kita minum benda haram, makan benda haram, baca bismillah haram lah. Sekarang ni kita baca bismillah, makan apa? Makan sesuatu yang makruh. Adakah bismillah tu makruh? Tak makruh, sunat. Kita makan apa? Petai jeruk. Petai jeruk. Petai tu makanan yang mengeluarkan bau busuk. Tahu tak? Jadi kita pun ambil petai, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Adakah baca bismillah tu makruh? Tak. Baca bismillah sunat lah. Makan petai tu kita makan makruh. Tadi minum arak, makan babi. Makan babi tu haram. Minum arak tu haram. Baca bismillah haram lah. Ni makan petai bukan haram. Nampak tak? Makan bawang, baca bismillah, tak makruh, sunat. Pasal suluh di perbuatan makan tu. Makan apa? Makan bawang. Makan bawang haram? Tak. Jadi sunat baca bismillah. Nampak tak? Diberi pahala. Nampak? Tu bismillah, hukum dia sunat. Dan bismillah ni dia boleh jadi makruh, tak sunat dibaca. Apabila pekerjaan itu disuruh baca benda lain, kita baca bismillah. Contoh, bila bersin. Bersin ni syarak kata sunat apa? Ucap alhamdulillah. Betul? Syarak kata bila seseorang bersin, sebutlah alhamdulillah. Nabi kata kan?
Bersin, ucap alhamdulillah. Nabi tak kata bersin, baca bismillah. Jadi masa bersin tu kita tak baca alhamdulillah, kita kata bismillah. Boleh tak? Tak sunat lah. Pasal pekerjaan yang disuruh sebenarnya alhamdulillah. Mungkin baca bismillah, tak sunat lah. Sunat ni bila dia tak suruh, tak ada syarat suruh baca apa. Baca bismillah tu sunat lah. Macam kita pakai kasut, kan? Kita nak pakai baju. Jadi tak ada kalimah yang menyuruh kata nak pakai baju baca bismillah. Kalau ada lagi sunat lah. Kita pun baca bismillah, sunat. Dia lagu tu. Bukan semua bismillah tu sunat. Ada boleh jadi haram, boleh jadi makruh, kan? Boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Tu kaedah dia. Bukan semua bismillah itu disunatkan. Cuma kaedah paling mudah nak faham, apa-apa pekerjaan yang syarak tak suruh baca dengan apa-apa. Syarak tak sebut pun baca ni. Jadi pekerjaan tu kena tengok dulu. Molek ke, keji ke, lagu mana? Elok pekerjaan ni harus. Sunat baca bismillah. Tapi kalau pekerjaan ni haram, haram baca bismillah. Kalau pekerjaan tu makruh, makruh baca bismillah. Makan bawang, makan tu bukan makruh, harus. Makan tu harus, cuma makan benda haram, haram lah. Jadi sunat. Kena tengok situ. Tu bismillah. Baru kita boleh faham. Oh, bismillah ni lagu ni hukum ni. Jadi bila kita buat, sunat baca bismillah. Sebab tu orang mati kan. Kawan kita kata ni, hang kenal tak tu pakcik tu yang rajin duk main masjid tu lah. Yang duk semayang ujung-ujung. Kenal. Meninggal dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitu? Tak ada. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak? Pasal apa baca tu? Pasal syarak suruh yang tu. Bila suruh yang tu mungkin baca bismillah tak sunat lah. Ataupun kawan tu mati dah. Oh ya ke? Alhamdulillah. Boleh buat dah. Dia pun dia kata sebut sekali lagi. Alhamdulillah. Dia kata aku ancak nanti. Ada ayah aku mati yang kata alhamdulillah. Sebenarnya kalau terjemah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Betul tak? Boleh pakai, tapi syarat tak suruh kalimah tu. Bila tak suruh, tak sunat lah. Sunat dia inna lillah. Lagu tu. Kalau syarat tak suruh, tengok dulu pekerjaan tu. Pekerjaan apa? Haram? Harus? Kalau harus, sunat. Tu bismillah. Tu kalimah bismillah. Panjang lagi. Kalau setengah orang bismillah ni 15 hari tak habis. Tapi kita tak buat lah 15 hari. Dah mengaji sebulan sekali ya. Kena bismillah saja 3 tahun. Pakai tak mengaji terus ya. Jam terus ya. A'udzubillah ganding dengan a'udzubillah. Boleh lah. A'udzubillah ada kelebihan a'udzubillah. Bismillah ada kelebihan bismillah. Kan? Cuma yang kita duk bincang ni bismillah. Tapi sebelum ni adab kita nak baca bismillah, baca dulu a'udzubillah. Bagus kan? Lah tu. Dapat dua kelebihan. Kelebihan a'udzubillah, kelebihan bismillah. Dia ada satu kitab, nama dia Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi. Itu satu. Dan ada juga kitab Jauhar Marhub. Masa dengar? Jauhar Marhub. Yang tu dia ada sebut tentang kelebihan-kelebihan bismillah, la ilaha illallah, a'udzubillah. Ada. Ataupun kitab Siyarus Salikin. Masa dengar? Siyarus Salikin, tengok tepi tu. Belah tepi. Kalau kita beli yang Jawi tu, tepi tu kitab lain, tengah kitab lain. Tengah kitab Siyarus Salikin, tepi tu kitab lain. Tepi tu Jauhar Marhub. Tengok situ kelebihan membaca a'udzubillah, kelebihan membaca bismillah. Boleh, tak ada masalah. Ada setengah tempat disunatkan baca a'udzubillah saja. Ada setengah tempat disunatkan baca bismillah saja. Ada setengah tempat disunatkan baca dua-dua. Boleh lah, tak ada masalah. Jadi soalan tadi, boleh tak nak gabung? Boleh. Tak ada masalah, gabung. Lagi bagus. Habis. Makna dia bila benda ni ada kaitan dengan sunnah, mana suruhan agama lah. Power lagi lah. Kalau benda tu tak suruh, pada agama tak suruh. Jadi bukan tak suruh ni tak boleh buat. Kena tengok dulu. Menyalahi tak?
ijma'. Bab sunnah tak ada dah. Quran tak ada suruh, hadis tak ada suruh. Okey, tolak tepi. Lepas tu ada ijma'. Ijma' ni makna dia disepakati oleh ulama' muktabar. Kalau ada, boleh buat lagi. Dapat pahala lagi, tinggi lagi tu. Bila tak ada semua ni, baru kita suluh. Tak dapat apa. Ni nak jadi, orang sebut apa? Bid'ah lah apa. Di situlah. Kita hari ni tengok Quran kata, hadis kata, ijma' kita tolak lebih. Padahal sumber hukum tu dia melibatkan 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia mesti 4 benda. Kita tengok, Quran kata tak boleh, hadis kata tak boleh, tak payah buat. Ijma' tak tengok lagi. Ijma' pula ada pecahan lagi. Ijma' sahabat, ijma' tabi'in, banyak lagi tu. Kadang-kadang sahabat tak buat, tapi tabi'in buat. Boleh tak kita nak jadikan tabi'in buat ni sandaran? Boleh, sebab tabi'in ni orang yang Nabi jamin kebaikan dia. Dalam hadis kan, Nabi kata, sebaik-baik kurun aku. Mana? Sahabat. Summal lazina yalunahum. Kemudian sebaik-baik kurun selepas sahabat, tabi'in. Nampak tak? Kemudian summal lazina yalunahum. Kemudian satu kurun lagi, kurun yang mengiringi sahabat, tabi'in. Nampak tak tu? Jadi kita boleh buat. Cuma kalau agama suruh, nombor 1 lah. Lebih-lebih lagi Quran, lebih-lebih lagi hadis. Macam Haji tanya kan, kalau hadis suruh, lagi nombor 1 sunnahnya. Nabi suruh. Cuma kita ni betulkan Nabi suruh? Kan Nabi larang. Sebab ada perkataan Nabi macam suruh, hakikat sebenar tak bagi buat. Yang tu pun kena pakar. Tak semua benda yang Nabi suruh tu, hukum dia boleh buat. Mungkin suruh ni khususiah saja untuk hang. Macam dia katakan Abdul Rahman bin Auf. Orang lain semua tak boleh pakai kain sutra. Tiba-tiba Abdul Rahman pakai. Nabi kata, hang boleh pakai. Bila hang boleh pakai, kita pun boleh pakai. Tak boleh. Sebab suruh tu untuk dia sahaja, bukan untuk orang lain. Tu kena pakar tu. Kena alim benda tu, baru kita boleh pergi. Tu hari ni tengok kita pecah belah, salah satu sebab tu. Sebab kita tak faham. Kita duk gamak kata benda ni jahat, tak ada, jangan. Ni salah. Kalaulah benda yang Nabi buat saja kita boleh buat, lain pada Nabi buat kita tak boleh buat, bermakna Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar takkan buat sesuatu yang Nabi tak buat. Paling ketara benda yang telah dibuat oleh Saidina Abu Bakar zaman dia, menghimpunkan Quran jadi buku. Nabi tak buat tu. Tapi Saidina Abu Bakar dengar pandangan Saidina Umar, bukukan Quran. Yang sebelum ni Nabi larang, jangan. Tapi bila Nabi wafat, benda ni berlaku. Ijtihad depa pasal apa? Kalau Quran tidak dibukukan, bermakna generasi selepas sahabat ni tak jumpa Quran. Pasal apa? Pasal orang yang hafal Quran zaman tu pergi perang, meninggal. Sakit tua, Quran dalam dada, meninggal. Bawa Quran tu sekali, hilanglah Quran. Nampak tak? Berlakulah benda bid'ah dibuat oleh Saidina Abu Bakar. Bid'ah tu makna apa? Direka selepas tak ada Nabi. Molek ke tak molek? Bukukan Quran. Kita nak kata bid'ah dolalah. Nak kata apa? Dia kata bagus ya. Kalau tak buku kita tak jumpa. Nampak tak? Ni Umari hasanah benda tu. Tu berlaku tu. Cuma agama nampak tak suruh. Betul tak? Tapi boleh buat benda tu. Tu. Kemudian tak lama lagi insya-Allah kita semua akan bertemu Ramadan. Betul tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni tetamu Ramadan lah. Bulan Ramadan ada satu amalan tak ada bulan lain. Dipanggil semayang sunat tarawih. Kalau zaman Rasulullah, semayang sunat tarawih ni tidak berjemaah. Masing-masing buat. Hang buat di sana, kawan buat di sana, buat mata lah. Yang dihimpunkan jadi berjemaah ni Saidina Umar buat. Saidina Umar dia tengok kawan ni 3 orang, kawan ni 2 orang duk buat ramai kan. Dia pun himpunkan, lantik seorang imam untuk jadi imam tarawih, panggil semua orang ikut dia ni. Berlaku zaman Saidina Umar. Bid'ah lah tu. Pasal Nabi tak buat. Nampak tak? Tapi dia jadi syariat sampai hari ni. Nampak tak tu? Tu
syariat juga. Tapi bukan sumber hadis. Sumber dia perbuatan sahabat Nabi. Nampak tak? Sumber dia tabi'in yang buat. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau orang tanya, hak mana lebih tinggi? Kalau ada Nabi suruh dengan ni, Nabi lah. Pasal syariat. Cuma jangan fokus dalam Nabi lah. Ijma' tabi'in. Qiyah kena tengok situ. Habis. Tak habis lagi lah. Sebab dia bertulis jam pukul 10. Apa dah? Supaya orang ni jadi tak berpecah belah. Mana bersatu umat Islam masa tu. Jadi satu. Kan bila imam banyak ni, kawan tu cara macam lain. Ni sekali seorang duduk. Jadi masyarakat tu jadi kemah masa tu. Bersatu padu. Tu hikmah. Nak tengok hikmah ni banyak lagi lah hikmah dia. Bermakna tu imam pun seorang, tak perlu ramai-ramai dah. Cuma semayang tarawih ni dia paling afdal macam kita sebut lah. Nak buat berapa rakaat, tu khilaf lah. Ada orang kata Nabi buat 8 je. Yang hantar 8 hak Nabi buat di rumah lah. Baru kita tanya penduduk Madinah, zaman sana buat apa 30 lebih. 30 lebih, kita duk buat dah ni baru 23. Ada buat 8 mana. Makna dia buat tu tak apalah, tapi nak ambil di mana 8, 23, 30 lebih, nanti mesti ada sandarannya. Jadi kalau orang buat 8, biar ambil kat dia lah. Nak buat macam mana? Tapi lebih hak siapa? Lebih 23, sebab lebih berapa? Hak 23 pula, lebih 36, banyak lagi. Maka kita nak buat 20. Macam di Perak ni, dia tetapkan 20 kan? Tahun lepas lagi kan? Jabatan Agama mengeluarkan mana-mana masjid, Tok Imam mesti buat 20. Tu yang makmum 8-nya, Tok Imam seorang yang buat. Makmum balik habis. Nanya, Tok Imam kata aku juga kena. Nak jadi imam sangat. Memang Perak buat keluar benda tu. Jadi kita ni pandangan kita apa? Boleh. Lagi banyak lagi bagus. Sebab tarawih dia hanya berlaku bulan Ramadan. Mana tahu kok masjid ni nak start buat bulan Syaban ni? Tarawih dah start bulan Syaban boleh mutakin. Masuk metro lah. Sebab dia mesti bulan Ramadan. Tu benda-benda agama. Suluh agama Quran, suluh hadis, suluh ijma', suluh qiyas. Baru kita boleh buat. Habis. Baru kita masuk kitab sikit. Dah 5 minit. Tak apalah no. Dia kata bersuci dan hukumnya hukum bersuci. Jadi bersuci ni bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab dipanggil taharah. Taharah bersuci. Sebab tu bersuci tuntutan agama. Bersuci ialah benda yang dituntut oleh agama. Sebab tu ada hadis kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan, kesucian separuh daripada iman. Itu agama menekankan kesucian. Sebab tu bab fiqh mesti mula dengan bab taharah, bersuci. Kita nak semayang syarat nak sah semayang bersih. Bersih tu suci lah. Suci dari apa? Bersih dari apa? Daripada hadas, daripada najis. Nampak tak? Yang tidak dimaafkan. Tu taharah. Dan dia akan kait dengan air. Air alat untuk bersuci. Tanah termasuk alat untuk bersuci. Ganti air. Dia akan bincang bab air lepas pada taharah tu. Tu agama dia mula dengan taharah, bersuci. Dan hukum bersuci adalah bersuci itu, dia kata, dalam percakapan hari-hari. Orang panggil pada lughah. Bersuci pada bahasa cakap, apa dia? Maknanya membersihkan diri. Bila sebut membersihkan diri, itulah taharah, itulah bersuci. Dah bersuci belum? Dah bersuci belum tu? Kita bercakap bersuci ni atas makna lughah ke istilah? Kalau makna lughah, membersihkan diri itu bersucilah. Tadi mandi sebelum mari. Bersuci tak mandi tu? Bersuci. Taharah lah. Pada bahasa. Bersuci pada bahasa ialah membersihkan diri.
Membersihkan diri itu dipanggil bersuci pada bahasa. Ataupun membersihkan benda-benda daripada kekotoran. Isteri kita tengah cuci pinggan. Kita tanya, buat apa tu yang? Tengah toharoh. Boleh tak jawab tu? Tak boleh. Bini kita duk cuci pinggan ni. Kita kata, buat apa tu? Bersuci. Boleh tak jawab itu? Bersuci. Boleh tak jawab? Bersuci pada bahasa. Menghilangkan kekotoran, betul tak? Jadi, boleh lah. Tapi bersuci pada bahasa. Bukan pada istilah. Pada bahasa, menghilangkan kekotoran. Kita baju kotor, pergi dekat paik, tengah duk buat macam tu. Kawan tanya, buat apa tu? Taharah. Boleh jawab itu? Boleh lah. Bersuci pada bahasa. Nampak tak? Bersuci pada bahasa menghilangkan kekotoran. Kita tengok meja ni kotor, kita pun ambil tisu basah, lap meja tu. Orang tanya buat apa tu? Bersuci. Dia kata biar betul hang bersuci. Bersuci pada bahasa. Bukan istilah. Bahasa. Tu. Bercakapan, bercakap hari-hari ni. Tengok tu. Adalah bersuci itu di dalam percakapan hari-hari. Kita duk sembang ni, bersuci itu makna apa? Maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran. Tak kira lah. Tengah duk cuci kereta. Member tanya buat apa tu? Bersuci. Kawan tu kata, waya dah aku ingat dia ni. Waya benda bersuci lah tu. Menghilang kekotoran yang ada pada kereta. Tak? Cuma bahasa kita guna apa? Tak, kita kata bersuci gitu, basuh kereta. Tak? Asal dia bersuci itu menghilangkan kekotoran. Debu ke, tanah yang melekat kat kereta ke, tik lembu ke, tik kucing ke. Nak menghilangkan benda tu. Taharah lah tu. Bersuci pada bahasa. Habis. Cuci kereta. Mana dia? Bersuci lah tu.